okey. So ni sekejap ah. Cikgu pelik kenapa tak boleh conteng? Okey kejap. Patutlah tak buat yang ni. Okey. Okey, so ni teleskop yang macam ni ha. Okey, ni teleskop lah. Okey, so ni kanta objek. Okey, ataupun nama lain dia kita boleh panggil kanta objektif. So benda yang sama lah ya. Okey. So okey kejap Kenapa dia buat hal ni? Ya Allah. Okey. Okey, so ni kanta objek. Mata kamu tengok kat sini kan. Ni mata kamu. So ini kanta mata. Okey, ni kanta mata, yang ni kanta objek. So kanta objek ni cahaya dia masuk. So bila masuk, cahaya tu mestilah nak banyakkan bagi cahaya masuk. Jadi kanta objek ni diameter dia mesti apa? Kecil ke besar? Respon. Besar. Okey. So diameter dia mesti besar. Okey. Diameter kanta objek mesti besar supaya banyak cahaya boleh masuk. So kanta objek ni kita panggil juga kanta objektif samalah. Okey, jadi diameter kanta objek mesti lebih besar daripada kanta mata. So untuk yang A ni salah lah sebab dia kata apa? Dia kata kanta mata besar daripada diameter kanta mata besar daripada diameter kanta objek. So salah, okey. Okey, next. Okey, nak tengok kuasa kanta pula. Okey, kalau kanta objek ni diameter dia besar, okey, dia besar, dia kanta besar. So kalau dia besar dia nipis. Okey, dia nipis. Yang kanta mata ni dia kecil. So bila dia kecil dia tebal. Okey, tebal. So bayangkan kanta yang nipis dengan kanta yang tebal. Okey, mana cahaya yang senang masuk? Kanta nipis ke kanta tebal? Yang cahaya dia senang masuk. Respon. Nipis. Nipis kan? Nipis. Ya betul. So bila kanta tu nipis, jadi cahaya dia senang nak masuk, okey, senang nak masuk. Bila dia senang nak masuk sebab tu dia tumpukan cahaya tu jauh, okey, jauh. So inilah dia punya titik fokus. Okey, so bila titik fokus jadi panjang fokus dia besar, okey. Panjang fokus dia besar. Okey. Panjang fokus besar. Tapi kalau kanta tebal, okey, bayangkan tebal, cahaya dia susah nak masuk Bila cahaya dia susah nak masuk, dia punya apa tu? Tumpukan cahaya tu tak berapa nak panjang, pendek je. Okey, so ni titik fokus dia. So dia punya panjang fokus dia kecil. Okey, panjang fokus dia kecil. So jadi panjang fokus ni berkaitan dengan kuasa, power. Okey, apa formula untuk kira kuasa kanta? Power sama dengan apa? Siapa ingat? Power sama dengan apa? Respon. Power sama dengan? Mana ke? Sekejap mana kamu punya chatting? Tak nampak pula. Jadi macam itu. Okey, 1/F. Ya betul. So power sama dengan 1/F. Jadi bila panjang fokus dia besar, power dia kecil. Boleh sebab hubungannya apa ni? Hubungan ni. Respon. Hubungannya apa? Songsang. Ya, hubungan dia berkaitan. Songsang. Okey, betul. Hubungan dia berkaitan songsang. Okey. Jadi untuk kanta objektif ni, kanta objek ni kuasa dia adalah rendah. Manakala untuk kanta mata ni kuasa dia apa? Kalau panjang fokus dia kecil. Bila panjang fokus dia kecil sebab kanta dia tebal kan. So panjang fokus dia kecil, kuasa dia
besar. So kat sini kanta mata kuasa dia besar. Jadi dia kata apa kat situ? Betul tak B ni? Dia kata kuasa kanta objek kurang daripada kuasa kanta mata. Betul ke tidak? Respon. Betul. Ya, betul. So sebab tu jawapannya adalah B. Okey. Okey. Next. Okey, ni pelarasan nombor ni. Ingat tak lagi pelarasan nombor ni apa? Pelarasan nombor ni apa benda ni? Pelarasan nombor ni adalah jarak antara jarak antara kanta objek, jarak antara kanta objek dan kanta mata. Dia punya jarak dia tu nak letak macam mana. Jadi kalau untuk teleskop, jarak antara kanta objek ni dengan kanta mata ni, dia punya jarak dia mesti sama dengan hasil tambah panjang fokus kanta objek, okey, dengan panjang fokus kanta mata. Okey, contohnya kalau panjang fokus kanta objek ni 10 cm. Lepas tu panjang fokus kanta mata ni 10 cm. So jumlah semua berapa? Jumlah semua adalah berapa? 20. Okey, 20 cm kan. Jadi kanta mata dengan kanta objek ni kena letak jarak dia 20 cm. Okey. Itulah maksud dia. Jadi pelarasan normal ni jarak antara kanta objektif dengan kanta mata ni mesti letak jarak dia 20 cm. Okey, tu teleskop. Okey, teleskop. Kalau mikroskop, mikroskop dia punya pelarasan normal tu, jarak antara jarak antara kanta objek ni dengan kanta mata ni mesti melebihi jumlah panjang fokus kanta mata dengan kanta objek. Okey, contohnya kalau nak buat mikroskop kan. Okey, kamu dah tahu dah panjang fokus kanta objektif ni, kanta objek ni panjang fokus dia 10 cm. And then panjang fokus kanta mata 10 cm. So jumlah 20 cm. Okey. So kamu nak buat mikroskop. Jadi dia punya pelarasan normal dia jarak antara kanta objektif dengan kanta mata ni mesti melebihi. Okey, mesti melebihi 20 cm. Maksudnya kamu kena tak bolehlah buat letak macam ni kanta objektif dengan kanta mata ni, dia kena lebih 20 cm. So letaklah kat sini ni bawa ke sini kanta objek. Ni bawa kat sini kanta mata. Okey, supaya jarak antara kanta objek dengan kanta mata ni melebihi 20 cm. Itulah pelarasan normal untuk mikroskop. Faham tak? Beza mikroskop dengan teleskop ni. Respon faham ke tidak? Faham. Faham, okey. Sekejap kenapa cikgu tak nampak chatting benda ni setting yang kamu untuk chatting tak nampak apa dah. Kat mana tengok sekejap. Oh dia patutlah dekat sini. Patutlah dia. Sekejap dia bawa. Mana sekejap. Dekat sini pun. Okey, next. Kita pergi 28 lah. 28 ni apa? Perambatan gelombang air dari kawasan X ke kawasan Y. Ini fenomena apa ni? Kelas respon, fenomena apa ni? Pembiasan. Ya, pembiasan. Okey. Cikgu mesti tak perhati yang chatting tu punya ni. Sekejap. Aduh. Cikgu nak betulkan chatting ni sekejap. Patutnya pergi kat sini.
ambil. Baik ni. Okey. Kita nak keluar lah. Tak MPP. Sekali saya tekan tak nak keluar. Tengok. Okay. So kita pergi pembiasan. Okay. So kawasan X ni kawasan apa? Dalam ke? Oh cetek. Respon. Cetek. Okay, ini kawasan cetek. Okay, di kawasan dalam. Macam mana kamu tahu? Sebab kita tengok apa ni? Dia Panjang. Panjang gelombang. So pakai formula V sama dengan F lambda. Jadi kalau panjang gelombang dia besar, hak laju gelombang dia pun besar. So kat sini panjang gelombang dia besar kan? Jadi kat sini hak laju gelombang dia besar. Okay. Hak laju gelombang dia tinggilah. Tapi kat sini pula okey, panjang gelombang dia kecil, jadi hak laju dia pun kecil juga. Okey. So kat sini so yang ini hak laju hak laju gelombang dia kecil. So kalau hak laju kecil ke besar ni maksudnya apa? Daripada kawasan lebih tumpat ke kurang tumpat? Respon. Lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat ke kurang tumpat? Ya, betul. So, kawasan dia adalah dari kawasan kurang tumpat ke lebih tumpat. Kan? Hak laju dia bertambah. Terbalik. Terbalik lah. Dah silap. Okey. Hak laju dia bertambah maksudnya daripada media lebih tumpat. Kan? Media lebih tumpat ke kurang tumpat? Ke kurang tumpat. Okey. Media Betul. lebih tumpat ke medium kurang tumpat. So kalau lebih tumpat ke kurang tumpat maksudnya hak laju dia bertambah. So inilah daripada hak laju kat sini berkurang kan, yang pergi sini dia bertambah. So inilah lebih tumpat ke kurang tumpat. Jadi cetek tu adalah kawasan yang lebih tumpat. Okey. Dalam adalah kawasan yang kurang tumpat. Okey. Tahukah kenapa air cetek lebih tumpat? Sebab apa? Bayangkan cikgu ada bekas. Okey, ni bekas yang cetek, ni bekas yang dalam. Okey. Cikgu isi air 50 ml air. Yang ni pun isi 50 ml air. So 50 ml air dalam kawasan cetek ni nampak padat kan, nampak penuh. Okey, sebab tu dia lebih tumpat. Tapi kalau dalam bekas yang dalam, okey, air tu akan tak kat sini kan. Kita kat sini. So nampak tak padat kan, nampak tak penuh kan, dia tak nampak padat. So dia tak nampak padat, dia adalah kurang tumpat. Okey, sebab itulah air dalam, kawasan dalam kurang tumpat, air cetek lebih tumpat. Faham ke? Faham. Okey, faham. Jadi, soalannya apa? Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar? Dia kata gelombang itu bergerak lebih laju di kawasan Y. Kawasan Y lebih laju. So betul lah kan? So jawapannya A kan? Betul. Okey, A. Betul. Ni amplitude ni ada kaitan dengan amplitude, frekuensi tetap. Ni laju gelombang X dengan Y ni malah.
Kawasan X laju gelombang dia rendah. Okey, rendah. Kawasan Y ni pula laju gelombang dia tinggi. So dia bukan malar. Okey, next 29. Ni apa benda ni? Gelombang air dia menuju ke halangan. So berlaku apa? Dah, cikgu tak tengok pula jawapan ni. Siapa ke jawab air tu soalan ni? B. Jawapan dia B. Ya, B. So berlaku pantulan dan juga berlaku Pembelawan. pembelawan. Okey. So 30 siapa? 30 lah Fakrul kan? 30 Wardah juga Azhar. Wardah. So Wadah juga Wardah. Mana Wadah ada ke kat situ? Ada. Saya. Oh, Wadah. Explain Wadah 30. 30 jawapan dia D. Resonance. Resonance. Faham kan resonance tu apa? Faham ke? Resonance. Contoh resonance. Wardah terangkan. Resonance yang macam cikgu tunjuk hari tu yang breaking glass with voice, yang mana amplitude dia frekuensi objek sama dengan frekuensi asli. Ya, betul. Okey, so tu resonance. Lagipun kita ada buat eksperimen ni kan yang nak tengok resonance tu, yang kita ada ayunkan bandul tu, ingat tak? Kita ada Betul. bandul, ada pendek, ada panjang, lepas tu ada tengah. Lepas tu yang ni, ni ayunan paksa. Sama. Kan ayunan paksa, dia sebagai ayunan paksa. Kita hayunkan bandul yang ayunan paksa ni. Okay, kita hayunkan yang ini. Nanti tiga-tiga ni akan berayun. Tapi kamu akan nampak apa ni yang sama panjang dengan yang ini, dia akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Kan dia sama kan ayunan dia. Ingat tak lagi? Ingat kan? So Ingat. So sebab frekuensi untuk apa ni ayunan bandul paksa ni, ayunan bandul frekuensi ni sama dengan frekuensi asli bandul yang ni. Yelah sebab sama panjang kan. So samalah frekuensi dia, sama jenis. So dia akan mencapai amplitude maksimum. Okay, kita panggil resonance. Okay, next 31 siapa? Fakrul Fakrul. Betul lah, betul. Okay, Fakrul 31. Handphone cikgu tinggal kat atas ni lah. Kat bit. Ingat jawapan nombor 31. Ustazah, saya share screen Zah. Okay, okay. Kalau nak share screen, cikgu kita stop share. Macam ni. Lepas tu, patutlah ni. Ni dah. Cuba share. Boleh? Boleh Zah, boleh ya. Ya. Nampak tak Zah? Nampak. Okay. Okay. Okay, so bismillah. Okay, untuk soalan 31, Raja 22 dia menunjukkan sebuah tala bunyi diketuk untuk menghasilkan gelombang bunyi. Okay, lepas tu soalan dia tanya berapakah amplitude dan panjang gelombang bagi bunyi itu. Okay, kalau kita flashback balik kan, ni kan apa macam rajah asas lah untuk gelombang. Okay, dari sini ke atas ni nampak kan, okay, ini adalah amplitude. Dan untuk satu yang macam ni, ni dikira satu panjang gelombang. Faham kan? So kalau untuk yang daripada 6mm ni, 6mm ni atas, dari atas ni sehingga ke bawah ni. Jadi so kalau nak tengok amplitude ni kita bahagi je lah, dapatlah 3. Faham tak? Mestilah faham kan? Faham. Kan? Sama juga kalau yang ni dari sini ke sini ini adalah 120 cm kan, dia 2 panjang gelombang. Jadi kena 1 je panjang gelombang, jadi jawapan dia A lah 60. Okey, ni jawapan dia A. Faham? Faham kan 31? Okay. Faham. Ustazah nak tambah apa-apa ke Zah?
Dengar. Macam yang tadi kan amplitude ni sebab dia getar kiri kanan kan. So disebabkan dia getar kiri kanan. Sekejap cikgu, bolehkah contoh ni? So 6 mm ni bahagi 2. Okay, so amplitude dia kat sini je lah. Iaitu apa, 6 bagi 2 dapat 3 kan, tu dapat 3. Yang ni bahagian apa ni? Kalau mapatan dengan mapatan, satu panjang gelombang. Mapatan dengan mapatan, okay, so ada berapa dah? 2 panjang gelombang kan? Jadi 1202 bagi 60. So betul lah. Okay, macam tu lah. Faham? Faham. Okay, okay Fakrul. Next. Okay, next untuk soalan 32. Okay. Rajah 23 menunjukkan corak interference gelombang air yang dihasilkan oleh dua sumber yang koheren. Okay, inilah dua sumber berdalah ni. Okay, so yang kita tahu kan, kalau okay, sekejap. Lepas tu soalan dia minta pada titik manakah interference membina terhasil. Okay, kan kalau kita ingat balik, interference membina ni, berdalah ni, dia akan terhasil kalau puncak bertemu puncak ataupun lembangan bertemu lembangan. Kalau puncak bertemu lembangan, dia akan jadi interference memusnah. Okay, faham kan? Faham kan? Okay. Okay, so cuba tengok kat titik P tu. Titik P ni, okay, agak-agak titik P ni dia interference membina ke memusnah? Membina. Hello? Membina. Okay, betul lah membina. Okay, membina. Untuk okay. Yang Q ni pula. Yang Q tengok betul-betul. Q ni puncak bertemu lembangan. Okay, betul, memusnah, pandai. Okay, lepas tu untuk R ni dia apa? Bina. R ni puncak bertemu puncak. Okay, membina. Okay. Membina. Ya, betul. Okay, so dia tanya interference membina pada titik manakah? So jawapan dia adalah C. Ni C. Okay, betul. Faham kan? Easy je kan? Okay, Ustazah nak terang apa-apa Zah? Tak apa, tu dah okey dah. Apa-apa. Ni siap dengan nota. Okay, next untuk soalan yang ke-33. Manakah antara berikut adalah sifat gelombang dalam spektrum elektromagnet? Okay, spektrum elektromagnet ni yang kita hafal ni, rancangan Malak Winnie Cantik untuk ex-girlfriend tu. Okay, so dia tanya pernyataan kan. Okay, kita check satu-satu kan. Untuk yang A, mempunyai hal laju yang sama. Okay, contohlah kalau kita tak tahu kan. Kalau kita ingat balik, dari radio sampai ke gamma, panjang gelombang dia akan berkurang dan frekuensi dia akan bertambah. Sebab itulah kalau untuk gamma ni, dia tak boleh nak gerak jauh sebab dia punya itulah panjang gelombang dia kecil. Tapi dia boleh nak tembus, tembus lah sebab dia punya frekuensi dia tinggi. Jadi dari sini kita boleh tolak siap-siap lah yang jawapan B ni kita boleh buang lah. Dengan jawapan D ni juga adalah Allahu Akbar. Okay, jawapan D ni pun salah juga. Okay, lepas tu tinggal A dengan C. Okay, untuk C ni memerlukan medium untuk perambatan. Maksud dia kita perlukan satu benda untuk benda tu, untuk spektrum untuk benda ni, untuk ke semua benda ni bergerak. Faham tak? Kita tak jelas lah. Faham. Okay, faham. Faham tak? Dia tak perlukan apa-apa medium. Contohlah macam cahaya tampak lah senang kan. Kita nampak benda kat sekeliling kita. Kita tak perlukan apa-apa medium pun. Kita boleh just tengok macam tu je. Faham kan? Okay, so C pun salah. So jawapan dia yang tinggal adalah A. Sekejap. Okay, A. Okay, faham kan untuk soalan 33? Dah nak tambah apa? Faham. Okay, spektrum, okay, spektrum elektromagnet ni gelombang dia. Okay, siapa tahu dia punya hal laju gelombang dia berapa? Hal laju gelombang elektromagnet. Fakrul, berapa Fakrul? Gelombang elektromagnet hal laju dia? Pastilah Zah. Tak pasti. Tak pastilah Zah. Sebenarnya gelombang elektromagnet hal laju dia sama macam hal laju cahaya. Berapa? 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Satu saat dia boleh bergerak sejauh 3 darab 10 kuasa 8 meter. Jadi gelombang elektromagnet ni, inilah dia punya hal laju dia. So, jadi radio, mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X dengan gamma ni
halaju dia adalah yang samalah 3 darab 10 kuasa 8 meter saat negatif 1 ni. Sebab itulah jawapannya mempunyai halaju yang sama. Sama. Sebab halaju dia sama macam halaju cahaya juga. Inilah halaju dia. So semua ni halaju dia adalah halaju yang sama. Yang berbeza apa? Panjang gelombang dengan frekuensi. Okey. Frekuensi. Okey. Nah, okey, next. Okey. Next. Okay, soalan ditanya, Rajah 24 menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi 2 dawai P dan dawai Q daripada bahan panjang dan ketebalan yang sama. Apakah yang akan berlaku kepada jumlah rintangan dalam litar apabila kedua-dua dawai P dan Q disambung secara selari? Okey, ni nak share lah satu orang kata tips lah. Ni waktu form 3 teacher Yun share dulu dekat di Gambali. Okey, macam ni tau. Untuk litar ni, okey, tengok dah fahamkan Okey, untuk litar kan ada 2, litar bersiri dengan litar selari. Okey, litar siri ni kita ingat nama Siti, selari ni kita ingat Senah. Okey, korang rasa kan antara Siti dengan Senah ni siapa yang kaya, siapa yang miskin? Siti. Mestilah Siti mestilah kaya, Siti Senah kaya miskin. Siti kaya. Mestilah Siti kaya, Senah miskin kan. Senah macam matilah. Okey, jadi Siti ni, okey, I ni adalah arus. Arus, okey, anak. Okey, dalam Siti ni, dia punya family, anak dia sentiasa seorang. Sama je anak dia. Faham tak? Tapi, kalau untuk Senah ni, even dia keluarga orang miskin, tadi ni kaya, okey. Kalau Senah ni, even dia punya orang miskin, anak dia sentiasa bertambah. Faham tak? Anak dia bertambah, lepas tu bertambah lagi. Faham kan? Faham tak untuk arus ni? Faham. Maksudnya Faham keluarga kan? kaya, anak sikit, keluarga miskin, anak ramai macam tu Betul. Macam tu. Okey. Kan biasa macam tu. Tak apalah. Okey, lepas tu untuk yang Voltan ni adalah van. Okey, van Siti ni kan orang kaya. Jadi dia mampu nak beli van banyak-banyak. Okey, dia boleh lah maksudnya van dia sentiasa bertambah. Tapi kalau Senah ni dia kan orang miskin. Jadi dia tak mampu. So kalau dia nak pergi berkebun ke, nak pergi shopping ke apa semua, dia akan guna van yang sama je. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay, faham. Okay, dan last sekali untuk Siti, R ni adalah roti. Maksudnya makanan keluarga Siti. Diorang ni, okay, kalau makanan, kita kena ingat tau, makanan dua-dua Siti dengan Senah ni, diorang mestilah kena sentiasa makan. Jadi dua-dua ni tambah. Bezanya untuk keluarga Siti, diorang ni tak payah nak share-share, tak payah nak kongsi-kongsi. Maksudnya satu roti untuk ayah, satu roti untuk si Siti ni, satu roti untuk anak dia. Maksudnya diorang tak payah share. Tapi Senah, disebabkan dia ni family yang miskin. Jadi kalau dia ada roti pun, dia kena bahagi-bahagikan. Dia kena kongsikan. Gitu. Faham tak? Faham. Satu. Boleh cikgu ni. Okay. Faham kan? Okay, so jadi kat sini dia tanya apa yang akan berlaku bila kita tukarkan secara selari. Okay, contohlah kita anggapkan yang P ni ada 3 ohm. Ada 3 ohm. Dan Q ni pula pun dia ada 3 ohm. Okay, dia ada 3 ohm. Jadi kalau untuk bersiri, kita just tambah. Jadi total rintangan dia ada berapa? 6. Ada 6, betul. Okey, kalau kita tukarkan kepada Senah, maksudnya kepada lintas selari, jadi dia akan jadi macam ni nak buat 1/3 tambah 1/3 dapat jawapan 2/3. Okey, 2/3 ni adalah 1/R. Tapi kalau kita nak R sahaja, dia akan jadi 3/2. Jadi kan dia berkurang kan, tadi kan ada 6 kepada 3/2. So jawapan dia adalah B. Faham tak? Faham kan? Faham. Okey. Okay, B. Okay dah. Dapat tak? Ke Zah nak tambah apa-apa Zah? Dah ni dah full dah detail dah. Okay. Dah explain bagus dah. Okay. Next untuk Rajah 25.
Okey, berapakah bacaan emitter dalam rajah di atas? Okey, ni litar bersiri. Okey, bila litar bersiri, jadi dia just tambah je. Dia just tambah, gunalah formula ni kan nak cari dia punya arus. Okey, V per R. V kita dapat kat sini 6. Dan rintangan dia kita dapat 2 tambah 2 tambah 2. Dapatlah 6. Jadi 6 bagi 6 dapatlah 1 ampere. 1 ampere. Faham. Kan tak? Faham kan? Zah nak tambah apa Zah? Ni okey, ni senang kan. Semua orang boleh kan ni. Senang. Cuma kadang-kadang cikgu perasan pelajar dia, budak dia suka ni lah. Kalau buat 1 per R, dia dah buat tambah kan. Dia dah buat 1 per 2 tambah 1 per 2 tambah 1 per 2. Lepas tu dia jawapan dia 3 per 2. Lepas tu dah ni. Ini apa? 3 per 2 ni adalah 1 per R. Cikgu nak R. Betul tak? So kena buat Betul. R sama dengan 2. R sama 2 per 3 lah. Budak akan tinggal jawapan macam ni lah. Dia akan tinggal jawapan dalam 1 per R. So conteng lah. Okay. So tu jadi salah. Faham. Tak careless. Okay. Next. Okay. Untuk 36 ni macam rigid sikit Okay. Antara graf yang manakah yang menunjukkan hubungan antara kuasa P dan kuasa 2 voltan V kuasa 2 bagi satu dawai pada rintangan tetap. Okay, untuk yang ni dengar betul-betul tau. Ingat balik formula ni. Formula banyak gila ni. Okay. Untuk kita start, kita buat slow-slow Untuk beza keupayaan ni V ni ataupun voltan lah. Dia punya formula adalah tenaga elektrik perkandungan charge elektrik E per Q. V sama dengan E per Q. Okey, lepas tu charge elektrik dia punya formula adalah Q sama dengan IT. Jadi benda ni kita masukkan dalam Q. So kita akan dapat V sama dengan IT. Okey, faham kan setakat ni? Senang je setakat ni lah. Okey, lepas tu next kalau kita nak kalau kita berbalik pada hukum Ohm iaitu V sama dengan IR. Contohlah V sama dengan IR, kita masukkan V ni ke dalam benda ni. Jadi okey, tak nampak kan? Dia macam dia akan jadi macam ni. IR dalam kurungan lepas tu IT. Okey, dia macam ni. E sama dengan IR darab IT. Jadi dia akan jadi I kuasa 2 RT. Faham tak setakat ni? Faham kan? Okay. Faham. Jap. Okey. Dah last 5 minit ke? Kita tengok. Dah last 5 minit ke belum? Kena bagi link baru lah. Sekejap